Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami akan membentangkan isu tingkah laku lucah dalam kalangan pelajar di sekolah. Tingkah laku lucah dapat didefinisikan sebagai pelajar sekolah yang melakukan tingkah laku yang membabitkan anggota badan seperti zakat, faraj, dubur, punggung dan payudara yang tidak senonoh dan berpotensi tidak selamat untuk diri dan orang sekeliling. Objektif kajian ini adalah untuk melihat apakah tingkah laku lucah yang dilakukan oleh pelajar sekolah dan faktor yang mendorong ke arah tingkah laku tersebut berdasarkan kepada teori perkembangan pelajar. Baiklah, kami menggunakan dua kaedah untuk melaksanakan kajian ini, iaitu melalui temu bual dan juga kutipan artikel. Seterusnya, kita akan melihat kepada masalah dan juga solusi tingkah laku lucah dalam kalangan pelajar sekolah. Antara masalah tingkah laku lucah di sekolah ialah penggunaan kata-kata lucah dalam kalangan pelajar di sekolah. Kebiasaannya terjadi dalam perbualan seharian pelajar. Hal ini berlaku karena pelajar beranggapan bahwa perkataan yang mereka lontarkan itu adalah gurauan semata-mata. Menurut responden, tingkah laku lucah dalam kalangan pelajar adalah melalui tutur kata, yang mana pelajar mengeluarkan atau menyebut perkataan yang tidak sopan dan mempunyai unsur lucah. Perkara ini biasanya berlaku dalam kalangan pelajar perempuan dengan perempuan, pelajar lelaki dengan lelaki, atau pelajar lelaki dengan pelajar perempuan. Teori perkembangan kognitif Gen PSC dibagikan kepada 4 tahap. Menurut PSC, anak-anak akan melalui tahap perkembangan kognitif yang sama tetapi pada usia yang berbeda. Persekitaran tidak membentuk kognitif anak-anak, sebaliknya anak-anak yang membina persekitarannya. Teori ini dapat dikaitkan dengan masalah tingkah laku lucah dalam kalangan pelajar karena setiap individu mempunyai persekitaran yang berbeda dalam proses pembesaran. Oleh itu, ibu bapa haruslah menunjukkan tingkah laku yang baik di depan anak-anak, terutamanya dalam aspek perbuatan dan pertuturan. Selain itu, masalah tingkah laku lucah yang berlaku dalam kalangan pelajar di sekolah ialah pelajar menyebarkan bahan-bahan yang berunsur lucah. Remaja kini sering meluangkan masa dengan menggunakan telefon bimbit mereka. Perkara tersebut menyebabkan mereka mudah terjerat kepada bahan-bahan atau maklumat-maklumat yang dikongsi di internet tanpa ditapis. Melalui temu bual bersama responden, beliau menyatakan bahawa pelajar yang lebih cenderung melakukan salah laku tersebut adalah pelajar yang introvert kerana mereka tidak bersosial atau bergaul dengan persekitarannya. Menurut teori hierarki keperluan Maslow, terdapat 5 peringkat keperluan yang perlu dipenuhi. Salah satunya adalah keperluan kasih sayang. Pelajar yang melakukan salah laku tersebut disebabkan mereka tidak diberikan perhatian atau kasih sayang. Oleh itu, mereka merasakan tiada yang mengambil peduli mereka sekiranya mereka melakukan salah laku tersebut. Tingkah laku yang ketiga adalah pergaulan bebas antara lelaki dan juga perempuan. Pergaulan bebas ini secara amnya diringkaskan sebagai satu perilaku yang melewati norma sosial dan juga agama. Hasil daripada temu bual kami mendapati bahawa ibu bapa dan rakan-rakan menjadi faktor utama kepada pergaulan bebas antara kalangan pelajar. Hal ini kerana mereka adalah antara pihak yang paling hampir dengan pelajar yang mempengaruhi kehidupan mereka seharian. Ini boleh dikaitkan dengan satu teori, iaitu teori ecological Bronfenbrenner, di mana beliau mengetengahkan bahawa persekitaran menjadi faktor pembelajaran dalam perkembangan seseorang individu. Sebagai contohnya, kita boleh melihat rakan-rakan mereka berdua-duaan dengan rakannya lain berlainan jantina. Ini boleh timbul rasa dari dalam hati mereka untuk cuba mempelajari tentang perkara tersebut. Misalnya, kita boleh merangkumi bahawa pergaulan bebas ini disebabkan oleh faktor-faktor ibu bapa dan juga rakan-rakan. Masalah tingkah laku lucah semakin berleluasa di dalam sekolah. Jadi antara solusi yang terbaik adalah melalui peranan pihak sekolah itu sendiri. Pihak sekolah merupakan badan yang penting dalam mendidik serta membentuk sasiah serta peribadi yang bagus dalam diri pelajar. Peranan pihak sekolah adalah perlu mendidik serta memberi nasihat kepada pelajar ketika di dalam kelas itu sendiri. Itu dapat menasihat pelajar supaya tidak terpengaruh dengan masalah tingkah laku lucah ini kerana ia dapat membahayakan diri masyarakat serta negara. Selain itu, pihak sekolah perlulah membuka khidmat bimbingan dan kaunseling di sekolah supaya pelajar dapat meluahkan masalah serta apa yang mereka pendamkan kepada guru kaunseling supaya mereka lebih yakin dengan diri mereka dan tidak terjebak dengan masalah tingkah laku lucah ini. Berdasarkan pada
kajian yang telah dilakukan oleh Tang dan Noazri pada tahun 2015, kepimpinan guru mempengaruhi kebolehan guru dalam mengurus dan mengajar ketika di dalam kelas. Oleh itu, sangat penting guru atau pendidik ini untuk membentuk dan mengajar supaya mereka lebih mengetahui tentang masalah tingkah laku lucah ini dan tidak akan terjebak. Solusi yang kedua adalah peranan ibu bapa. Seperti yang kita tahu, ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam pembentukan akhlak anak-anak. Antara langkah yang boleh diambil oleh pihak ibu bapa adalah dengan memberikan pendidikan awal kepada anak mereka seperti didikan seks. Walau bagaimanapun, didikan ini haruslah diberikan mengikut perkembangan mental dan psikologi anak mereka. Selain itu, pemantauan penggunaan internet dan media sosial juga adalah sangat penting untuk mengelakkan pendedahan terhadap bahan-bahan berunsurkan lucah yang tidak sepatutnya. Ibu bapa juga haruslah memberikan didikan penggunaan internet yang betul kepada anak mereka untuk mengelakkan daripada situasi ini terus berlaku. Berdasarkan artikel yang ditulis oleh Kalim Zainal, beliau menyatakan bahawa ibu bapa merupakan insan dan model terbaik untuk anak-anak mereka kerana mereka meluangkan lebih banyak masa bersama anak berbanding dengan masa yang diluangkan di sekolah. Tambahan pula, menurut temubual yang dilakukan bersama Puan Hasina binti Muhammad Esa, beliau menyatakan ibu bapa yang berperanan sebagai pendidik pertama anak-anak mempunyai tanggungjawab dalam membentuk akhlak dan moral anak-anak mereka. Oleh itu, jelaslah bahawa ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam mengatasi masalah tingkah laku lucah ini dan mereka seharusnya menjalankan tanggungjawab tersebut tanpa meletakkan tanggungjawab itu sepenuhnya di atas bahu pihak sekolah dan guru. Solusi yang seterusnya dalam usaha membendung masalah tingkah laku lucah dalam kalangan pelajar sekolah adalah melalui peranan pihak kerajaan dan badan bukan kerajaan NGO. Pihak kerajaan dan NGO boleh mengadakan kempen kesedaran secara terbuka dan berkala di komuniti berhampiran sekolah atau di sekolah itu sendiri agar masyarakat setempat diberi pendarahan mengenai tingkah laku lucah dan seterusnya mampu berfikir dan membezakan perkara baik dan buruk. Melalui kempen kesedaran ini juga, masyarakat akan lebih peka dan cakna akan masalah tingkah laku lucah yang kian berleluasa dalam kalangan pelajar sekolah ini. Seterusnya, pihak kerajaan dengan kerjasama NGO boleh menubuhkan institusi pemulihan akhlak. Menurut sebuah artikel yang dituliskan oleh Nur Syahidah Ibrahim, Nur Husna Mansur dan Yusmini Muhammad Yusof, berdasarkan Akta Kanak-Kanak 2001, institusi pemulihan akhlak diklasifikasikan sebagai salah satu tempat naungan yang ditubuhkan bertujuan perlindungan dan pemulihan kanak-kanak ataupun remaja yang bermasalah sosial termasuk masalah seksual. Akhir sekali, pihak kerajaan dan NGO juga boleh memerlukan pusat pembangunan masyarakat di mana ia bertujuan untuk membina masyarakat yang mampan dan sejahtera. Pusat pembangunan masyarakat ini menganjurkan berbagai program, contohnya seperti program pembangunan diri, pendidikan dan juga motivasi kepada pelajar-pelajar dalam usaha membimbing para pelajar ke jalan yang benar dan meninggalkan perbuatan lucah. Hal ini adalah bertujuan untuk mengenal pasti punca sebenar berlakunya tingkah laku lucah dalam kalangan pelajar sekolah. Kesimpulannya, masalah tingkah laku lucah pelajar ini telah banyak berlaku di sekolah. Antaranya adalah seperti penggunaan kata-kata lucah, penyebaran bahan lucah, dan juga pergaulan bebas. Namun didapati bahawa masalah-masalah ini berpunca daripada tingkah laku ibu bapa itu sendiri, pengaruh rakan sebaya, dan kecanggihan teknologi kini yang banyak memudahkan pelajar mengakses laman web pornografi. Sehubungan dengan itu, permasalahan ini telah banyak mendatangkan masalah sosial kepada masyarakat kini. Misalnya, interaksi sosial tanpa batas yang dapat dilihat berlaku dalam kalangan pelajar. Oleh itu, semua pihak, termasuk pihak kerajaan dan NGO, pihak sekolah serta ibu bapa perlu memainkan peranan masing-masing dalam membendung pertumbuhan masalah tingkah laku lucah dalam kalangan pelajar ini. Sekian, terima kasih.